Subhanallah. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul amali muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Qala musannif rahimakumullah. Maka iaitu dinamakan dia hukum ari. Ingat hukum ada berapa? Hukum ada 4. Satu hukum syara', satu hukum adat, satu hukum akal, satu hukum ari. Hukum jadi 4 perkara. Apa dia hukum akal? Satu-satu perkara yang dihukum oleh akal, dia panggil hukum akal. Apa dia hukum adat? Satu-satu perkara yang kita hukum atas adat kebiasaan, hukum adat. Satu-satu perkara yang Allah Ta'ala letak atas kita, dia panggil hukum syara'. Hak ni pula apa dia? Hukum ari ni keputusan janjian daripada Allah, dia panggil hukum ari, hukum juga. Tengok deh. Artinya keputusan yang datang, keputusan tadi tu daripada pihak Allah yang Allah janji dalam kitab. Banyak tak? Termasuk dalam hadis Nabi pun dia lah tu. Bukanlah keputusan yang dituntut ke atas kita mengerjakan dia. Kenapa? Hak dituntut kerja kita, suruh kita buat tu, dia panggil hukum syara'. Allah buat hukum, Allah tak kat kita. Semayang jadi wajib, puasa jadi wajib, korban sunat muakkad, tu dia panggil hukum syara'. Nah, hak ni hukum juga apa dia? Keputusan yang Allah janji dalam Quran, yang Nabi janji dalam hadis, dia panggil hukum juga, hukum aridi. Hak ni lah musannif kata banyak orang tak faham ni. Orang yang jahil mengenai hak ni. Tengok. Dan iaitu hukum ari ni, dia ada apa butir? 3 bahagian ya hukum ari. 3 butir itulah. Yang pertama wajib ari. Apa maksud wajib ari? Wajib benda tu berlaku atau terjadi yang dijanji oleh Allah. Seperti hari kiamat, wajib jadi tak? Wajib apa? Itulah dia panggil wajib hari. Wajib yang Allah janji dalam Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah al-qari'atu mal qari'ah. Tak gitu Allah janji. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, tu janji dia belaka tu. Tiba hari esok dia akan goncang segoncang-goncangnya. Jadi tu wajib jadi tak? Wajib jadi. Wajib apa tak? Wajib pada janjian Allah. Mana dia? Allah akan goncang akan bumi ini semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan segala isi kandungan isi perut bumi, tabuh habis. Jadi tak benda tu? Wajib jadi. Wajib apa? Wajib pada janjian. Bunga-bunga dia buat lah. Baru utuh di ibu kemarin. Nampak tak? Tara tu pun kita pening kepala lah. Tak boleh nak buat apa lah kita makhluk ni. Nak kemas tara mana? Baru mari air ya, hanyut. Saya pergi 2 hari lah juga. Tempat tu saya tak pergi, sedia kawan saya dari situ, di rumah dia. Mari waktu asar tu. Banjir heret turun habis. Nak kata apa kita? Kalau Tuhan nak buat, jangan heran. Bukan nanti ada air, bukan nanti air besar dia boleh buat. Air kecil boleh buat besar boleh. Tak ada hujan banjir boleh tak? Boleh kalau Tuhan nak buat. Tak ada air langsung banjir boleh tak? Banjir lumpur boleh buat. Tuhan boleh buat belaka, tuan-tuan. Nak heran apa? Allah nak suruh kita kembali pada dia klik. Tengok tak? Tengok klik siapa punya kerja.
Tengok. Sepatutnya hak ke tempat rendah tu lah. Tepi bukit tu. Ibai turun gitu ya. Ni. Hak tak bukit ya tu. Ya kalau musannaf rahimahullah. Tu dia panggil. Bila jadi kiamat. Dijanji oleh Allah. Maka kiamat wajib tak? Wajib berlaku. Mustahil ari. Apa mustahil ari? Berlawanan pada perkara yang dijanji. Kiamat tak jadi, mustahil. Orang tanya kiamat tak jadi ya? Mustahil. Mustahil apa? Mustahil pada janjian Allah sebab berlawan. Dia panggil mustahil. Itu dia panggil mustahil ari. Nak kata aridi pun boleh. Tengok. Dan harus ari. Apa harus ari? Allah Ta'ala nak boleh pergi panjang sikit, nak jatuh hari apa pun boleh. Nabi kata kiamat akan berlaku hari Jumaat. Jadi kalau Allah nak beri jadi hari Sabtu boleh? Boleh. Dia nak beri jadi hari Senin pun boleh. Tu dia panggil harus pada hari. Tu dia buat contoh bab kiamat. Jadi semua benda tu dijanji oleh Allah Ta'ala. Maka benda janjian dalam Allah janji tu dipanggil apa? Dipanggil benda yang hukum aridi. Orang jahat masuk neraka, orang baik masuk surga. Dipanggil apa tu? Hukum juga. Hukum apa? Hukum arid. Betul tak orang jahat masuk neraka? Betul. Orang fasik tak semayang, tak puasa, berzina, minum arak, berjudi, mencuri, merokok, tak cara pelama pun wajib masuk neraka. Mana bukti? Allah janji wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Siapa boleh lawan ayat Quran? Ni dipanggil janji. Dan adapun orang-orang fasik. Apa maksud fasik? Khuru anit ta'ah. Terbit dari ta'ah. Orang suruh semayang, dia lawan tak semayang. Tu dia panggil tak ta'ah. Jadi orang tak semayang masuk neraka tak? Masuk neraka. Sebab apa? Sebab Allah janji. Tu dia panggil apa tu? Wajib masuk neraka kerana Tuhan janji masuk neraka. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat jannatul ma'wa. Adapun orang beriman dan beramal soleh, dia buat hak wajib-wajib, hak sunat-sunat berbuat. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat jannatul ma'wa. Habuan mereka itu surga ma'wah. Maka masuk surga ada orang buat iman masuk surga. Sebab apa? Hukum arid dia panggil. Wajib pada arid orang baik masuk surga, wajib pada arid orang jahat masuk neraka. Selesai masalah. Siapa boleh lawan? Ayat Quran ayat terang. Dipanggil macam mana? Tu dia panggil hukum arid, janjian Tuhan. Tengok Tuhan janji dalam Quran tu. Kamu mati akan dibangkit kelak. Tuhan janji. Kamu akan dihimpun di pada masyarakat. Wajib aridi. Wajib kita kena himpun. Kita akan masuk surga atau neraka. Wajib. Meniti tiap-tiap sirat. Wajib. Wajib apa? Wajib pada aridi. Berlawanan pada tu dipanggil mustahil pada aridi. Apa hal lah? Jangan kalau ilmu tu di mana ni? Orang jahat masuk surga. Lah, Quran janji itu dipanggil hukum aridi. Kalau mau senang tengok. Dan erti wajib arid atau aridi itu barang yang berlaku mengikut keputusan Allah. Dia panggil wajib. Seperti berlaku mati. Mati wajib tak? Wajib. Tiap-tiap yang hidup wajib mati. Siapa janji? Tuhan janji. Maka mati itu wajib tak? Wajib. Tapi bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak ni buat dapat pahala tinggal berdosa. Kita hak hidup tak mati jenah dosa. Pasang skru tak kena. Dia mau kata wajib tak mati. Wajibnya. Kalau tak mati dosa. Mapuh gitu. Tu wajib syarak. Dia kelah lain tu. Ni kelah lain. Wajib sebut semacam, makna malah lain-lain. Kenapa hal itu? Tengok kalau mau senang ya. Seperti berlaku mati, duduk mati hari-hari itu.
Mari mati tadi mati, mari dulu mati, tiap-tiap saat mati. Nampak lagi tiap-tiap saat ada orang mati. Tiap-tiap saat ada orang beranak. Allah buat siap lah. Nampak lagi? Tiap-tiap saat Allah Ta'ala kelepasan daripada azab api neraka. Ada belakang. Tu sebab tu suruh doa minta berapa puluh ratus ribu dalam kitab sebut. Saya tak ingat tu. Tiap-tiap saat Allah Ta'ala buka kelepasan. Siapa ada orang minta ampun, dia ampun. Allah Akbar. Tiap-tiap saat ada orang mati. Tiap-tiap saat ada orang beranak. Tengok dia kata, seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa. Ni benda Tuhan janji tak? Janji. Dan benda tu saksi kita tengok hari-hari mati. Pak kita mati dah, mak kita mati dah, tok orang kita mati dah, kawan kita mati dah, adik-beradik kita mati dah, orang kampung kita mati. Cuma cara macam-macam. Ada yang mati sakit jantung, darah tinggi, kecil manis. Ada tak ada apa-apa, tidur-tidur mati gitu. Ada mati action tu tajuk lain. Tajuk dia mati tu, hidup mati, hidup mati. Maka janji ni janji mana? Janji daripada Allah. Allah janji mana? Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi bila katanya mati tu wajib tak? Wajib. Wajib apa? Wajib ari. Apa makna wajib ari? Iaitu janjian daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau tak mati itu dipanggil mustahil pada hari ini. Mustahil pada hari. Artinya tiap-tiap yang bernyawa itu merasai ia akan mati. Hukum ari kalau hidup mesti mati. Kalau hidup tak mati mustahil. Boleh jadi mati pukul 5, boleh jadi mati pukul 4, boleh mati pukul 3, boleh jadi mati pukul 2. Harus arif dia panggil. Harus pada keputusan Tuhan. Nampak lagi? Tuhan nak pelajak sak sikit lebih boleh. Tuhan nak buat awal boleh, ikut dia. Dia panggil harus pada keputusan janjian Allah. Tu hukum keputusan pada Allah. Tanya akal lah. Akal nak menghukum mengenai mati ni. Akal tiga juga hukum. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Wajib akal sebelah pihak ya. Mustahil akal pun sebelah pihak. Harus akal boleh kok ni, boleh kok ni. Ni. Akal jawab apa? Mati tu wajib akal ke? Mustahil akal ke harus akal? Mati jawab. Akal jawab pada akal orang mati itu, yang hidup tu harus saja hidup, harus mati. Kalau Tuhan Ta'ala nak beri dia hidup selama-lama boleh tak? Boleh. Kalau Tuhan nak beri mati pun boleh. Cuma pada hari ini wajib. Pada akal jawab harus saja. Yang hidup akan merasai mati. Tu akal jawab macam tu. Sebab apa? Kalau tak harus akal, wajib akal. Apa maksud wajib akal? Tidak dapat tidak. Yang hidup kena mati juga. Akal akan jawab. Kalau begitu Tuhan tak mampu menahan manusia daripada hidup. Jadi Tuhan lemah lah. Kalau kita tak kata wajib akal, mustahil. Apa makna mustahil? Yang hidup tak mati. Hak tu tak terima langsung. Sebab kita tengok mati hari-hari. Maka akal jawab harus saya bagi kita yang hidup ni. Kalau Tuhan kehendaki kita hidup selama-lamanya pun boleh. Tak mati-mati. Tanya tu Imam umur apa dah? Saya 8 juta tahun lah. Ustaz Abu 16 juta tahun. Tu dia. Boleh tak? Boleh. Akal jawab gitu. Kenapa kalau tak mustahil harus akal, jadi wajib akal atau mustahil akal? Akal jawab macam tu. Menunjukkan Tuhan ni ikut dia lah. Hak hidup dia nak hidup samanya pun boleh. Hak hidup dia nak mati pun boleh. Tapi pada janjian yang hidup pasti mati. Jadi benda tu dia jadi tak? Duk jadi hari-hari kita tengok. Tapi akal jawab harus saja. Sebab nak ayat kata kuasanya Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh halang dia. Tak ada siapa boleh suruh dia, paksa dia. Kalau wajib akal, hak hidup kok mana mesti mati. Jadi Tuhan dipaksa mematikan yang hidup. Tu akal jawab gitu. Kalau kita kata yang hidup tak mati-mati,
Tuhan tak mampu mematikan yang hidup. Sebab tu akan jawab, Tuhan ni bagi dia bebas. Dia nak beri orang hidup ni mati pun boleh, dia nak beri hidup pun boleh. Cuma pada janjian yang hidup pasti mati, maka duk jadi hari-hari mati. Jika berlawanan yang hidup tak mati, mustahil pada aridi. Itu saja. Ini hukum aridi. Qala musannif rahimakumullah. Gitu. Artinya janjian Tuhan dalam Quran ni, tiap-tiap yang bangsa ada nyawa itu merasai ia akan mau, yakni mati. Apa mati? Keluar ruh dari jasad, mati ya. Apa ajal? Ajal itu tempoh. Pak Long tu sampai ajal dah. Sampai bila? Sampai tempoh. Orang putih panggil expired date. Kalau sading tak boleh makan lah. Cukup time dia. Cukup time dia, pak mati. Bukan ada royak mati kerana sakit, mati kerana accident, mati kerana ajal. Tiap-tiap kita dia buat kita ni, dia bersiap dah umur 60, umur 70, umur 90, pukul 3 mati, pukul 4, pukul 9, hari 1, hari Khamis, hari Jumaat. Dia pusing 7 hari tu dah. Tak. Lepas tu dia buat sampai lah, mati kek buah betul, mati accident. Dia buat gitu ya. Tajuk dia mati tu ajar sampai. Nah, kalau musannif rahimahullah. Sebab apa? Sebab mati ni perkara yang dijanji oleh Allah, dipanggil apa? Maka dipanggil wajib pada aridi. Bahasa hidup kena mati, tak ada lagi lagi tak. Allah musannif rahimahullah. Perkara yang paling takut sekali tapi tak payah mati ya. Kalau boleh bayar duit ni banyak umur, hari-hari bayar duit. Siapa bang duit banyak umur lagi. Perak 10 ringgit, lajak 2 hari. Pula esok tang siap-siap 1000. Dia cari duit cara nak panjang umur, tak ada siapa nak mati tuan-tuan. Kalau musannif mati ni takut sangat-sangat. Sangat menakutkan, memutus segala kelazatan. Allahu akbar. Tapi nak bagaimana kita makhluk terpaksa. Munah kamu tak mau kan? Musehat atau sakit sampai aja dia tarik. Kita ni tak pergi pun dia pergi. Cerdik habis cekak buat kereta, buat motor boleh lek tengok orang ramai. 20 tahun jadi juara race motor. Tapi Tuhan nak pergi mati senang ya. Apalah? Satu hari dia buat lupa pergi segena. Paling kang sudah. Padahal duk pergi segena tu 20 tahun dah. Duk litah jalan tu dah. Tapi kalau oleh kerana Tuhan nak pergi sampai ajar dia akan buat sabit macam-macam lah. Kelabu mata tak nampak lah, berek tak makan lah, tak tertekan berek lah, tak paling kanan. Sajuk dia ialah ajar tadi. Kenapa? Tiap-tiap hidup akan merasai mati. Kerana mati itu dia panggil janjian daripada Allah. Janjian tu dipanggil wajib pada aridi, iaitu tiap yang hidup pasti akan mati. Faham tak? Wajib pada janjian. Artinya bahawa sesungguhnya kamu tengok, dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah. Lepas kita mati hidup kelip tak? Hidup kelip. Tu di mana? Tu di janji Tuhan. Janji Tuhan telah wajib bangkit kita. Wajib apa? Wajib ari. Apa dia tu? Mana Tuhan janji? Innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dia royak bahawa sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkit hidup kembali. Bangkit hidup kelak tu wajib tak? Wajib. Wajib apa? Wajib hari. Apa mana wajib hari? Janjian Tuhan kita akan dibangkitkan. Allahu akbar. Jadi kita hidup ni mati, pas mati bangkit pula. Nampak lagi? Dia panggil ajbuz zana. Perkara yang tak binasa. Tulang cenongging ni. Roh kita akan pergi di situ. Masuk klik, bangkitlah kita. Daripada masya esok. Dan bangkit tu wajib tak? Wajib. Kita orang beriman pegang. Pertama kita pegang pada janjian Allah dalam Quran. Allah janji. Maka kita pegang situ. Jangan janji kata orang semua ni akan dibangkit kembali pada hari kiamat. Tu contoh dia bagi dua. Banyak lagi lah. Tu banyak lagi lah janji-janji Allah dalam
dalam Quran, dapat nikmat surga, dapat nikmat pangkat semua. Nabi sebut pula akan turun Dajjal. Nabi kata laki-laki yang mempunyai misai tidak berjanggut wajib jadi tak? Wajib jadi, sebab janjian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak akan cakap melainkan perkara yang disebut oleh Allah, perintah Allah. Jadi Dajjal wajib tak? Wajib akan turun Dajjal. Nampak lagi. Kalau Dajjal tak turun, mustahil pada hari ini. Nampak tak? Kita pegang tak? Wajib. Wajib apa? Wajib pada janjian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Akan turun Ya'juj wa Ma'juj disebut oleh Allah dalam Quran. Allah janji tak? Maka Ya'juj wa Ma'juj dua bangsa besar akan turun. Semua benar lah hadis Nabi tu. Macam-macam lah Quran royak tu dia panggil janjian-janjian daripada Allah. Yang wajib akan berlaku benar tu. Tengok. Maka dinama akan dia wajib arif. Wajib pada janjian Allah. Dia tanya wajib jadi tak? Ya, wajib jadi. Wajib apa? Wajib arif. Apa wajib arif? Wajib pada janjian Allah. Tanya akal lah. Akal jawab harus saja berlaku. Boleh jadi berlaku, boleh jadi tak. Kiamat ni pada akal boleh berlaku ke tak? Akal jawab boleh jadi, boleh tak. Kalau Allah Ta'ala kehendaki jadi, jadilah kiamat. Kalau Allah tak kehendaki jadi tak jadi kiamat. Duk gini kita. Haklah kubur, duklah kubur sampai kesudah. Boleh tak? Boleh. Akal jawab gitu. Nak orang kata Tuhan berkuasa, dia bebas. Kalau tak haru akal, wajib akal. Apa maksud wajib akal? Mala yatasawwaru fil akli adamuhu. Barang yang akal tak boleh terima akan dok sekali-kali. Kok mana pun kena jadi juga kiamat. Di situ akal akan fikir kalau begitu Tuhan dipaksa menjadikan kiamat. Siapa nak paksa Tuhan? Jadi boleh tak menjadi? Boleh pada akal. Tapi pada janjian, ya. Takkan Tuhan nak menyalahi janji. Akal kita kena pasang molek skru. Nak royak hebatnya Tuhan, bebas pada dia. Kalau tak wajib akal, mustahil akal. Apa maksud mustahil akal? Mala yatasawwaru fil akli wujuduhu. Barang yang akal tak boleh terima akan jadi sekali-kali, akan ada sekali-kali. Maka kiamat tak akan jadi sekali-kali. Akal boleh fikir sih. Kalau begitu Tuhan tak mampu menjadikan kiamat. Maka akal letak harus saja. Pada akal jawab, Tuhan nak buat kiamat pun boleh, tak mau buat kiamat pun boleh. Tuhan nak buat mati pun boleh, tak mau buat mati pun boleh. Tuhan nak buat bangkit kiamat pun boleh, tak mau bangkit pun boleh. Ikut dia lah. Tapi ada janjian siap. Pada janjian perkara tadi akan berlaku, tak payahlah tu. Kita nak tu lah. Sebab tu hukum akal dia hukum kita. Nak kata Tuhan ini berkuasa, dia tidak ditekan atau tidak dihalang pada membuat perkara yang dia janji sekalipun. Kau nak buat kau boleh? Boleh. Siapa nak larang dia? Kalau mau sunai rahimahullah. Gitu kena faham gitu. Bila kita faham hukum akal, kita bawa dalam kehidupan kita. Kalau tak ada empangan di atas sana pun, kalau Tuhan nak pergi banjir boleh? Boleh. Bukan sabit tu, cuma nak buat sabit saja. Sebab apa? Sebab syarak suruh mencela orang yang buat kerosakan di atas muka bumi. Tebang pokok cerah melahang, cimapuh suruh. Ni kampung orang tebang gitu. Duk kira duit ringgit siang malam. Tak fikir keselamatan orang, tak fikir esang orang nak pakai epik apa. Sebab nak cari untung. Untung pula bukan orang ramai, untung orang perseorangan, satu syarikat, dua syarikat ya. Kapal orang bawah, tebang tu dia berapa puluh helung. Bukan nanti ada pang tuan-tuan dan tak ada pasak bumi, pokok besar-besar tebang. Turun tengok, air turun utuh habis. Apa tu mulalah kawan sabik kau ni. Jadi bangun bangun lah. Mengapa kau kurus? Bukan sabik aku kurus. Sebab ikan tak mau timbul. Wah, ikan pasal mau tak timbul, dah rupuk panjang. Rupuk baru kan, kubur tak makan. Jadi gitu. Pasal apa jadi gini? Sabik kawan tu sign kontrak. Kau ni pula, penerbangan demo dulu. Demo ni pula, demo ni buat tak sempurna. Ya teruknya nak matinya kita orang kapur. Nampak tak kita tuan? Dia perangai pasal tu dah. Nampak tak kan?
Macam buat empangan kan buat apa tu. Pemaju kira untung. Kira untung dia. Nah, macam tu jadi. Tu jadi gitu tu. Kalau kita tengok naik bukit, gondok bukit sebutir itu. Macam gunung. Kalau tak ada air pun dia akan runtuh. Cerah tu. Allah. Bila air tak hisap dengan bumi, geru tu. Tak boleh buat apa dah. So tak saya mampu. Mu sabik ku sabik mu kata ke ku kata kamu. Habis buat 3 bulan senyap. Orang kampung hak mati tetap mati. Hak hilang rumah tetap hilang rumah. Sedih kan tu kita rakyat tak tu. Demo duk kerusi sedap buka kes baru pula. Jadi banjir sana. Senyap hak ibu macam tu. Tunggu pihak raya mepek rumah kita. Suruh pakah demo. Lagi ni masalah kadang-kadang pun tengok. Bila kita rakyat gini dia mau jawab gini jawab pandai rayah tu. Ya. Macam dah buat satu projek lah. Pergi cari kadang-kadang tengok kita. Bila orang kampung tak buka kedai lah contoh dia. Cuba buka kedai tengok. Maju saja bagi. Sebelum maju kawan tu pacak kedai rojak 3-4 butir kan. Tak boleh. Bila maju 7-8 butir 10 butir. Mula marilah. Ni kawasan kerajaan ni. Kena buat ni lah. Kena bayaran. Mulalah bandaran nak kacau apa semua ikut. Try tengok tak saya. Sebelum maju tak kacau tuan-tuan. Tu sungai-sungai tu try buka tengok. Cuba orang kampung try buat nak menego sikit-sikit. Maju. Dia mula lah nak cah. Buat sendiri lah jangan nak ambil orang. Kita tak kegerang kadang-kadang pun. Hak nak maju pun Melayu kita lah. 2-3 ekor baru duk belajar buka kedai. Dia marilah. Dengan bahasa asing penakut tak berani. Kau dengan Melayu kau bercekek nak takat selalu. Supaya buka bukit tebang bukit lah tuan-tuan. Kalau Melayu kita baru dah asal cinsu takat dah. Kalau bahasa asing bawa brozor tolak masuk TV berani buat entah. Aku kadang-kadang gerang juga kita ni pun. Kalau kita sama-sama kita ke Allah Akbar. Tu hak tak bukit tu je. Bukan bahasa kita tu. Toket-toket besar. Tak berani ya. Ini masalah. Cuba orang kampung hak pereh-pereh ni. Baru duk asah tebas pokok. Nyegari tangan. Tak padang-padang. Sedarlah ke diri katik. Baru Pak Long tu baru isi pisau. Baru litahlah ke bukit takat selalu. Yang demo buka bukit beratus gelung tu. Tak berani pada pah mahkamah ni senyap. Senyap patah, senyap habis. Duit bilion juta. Bila mari banyak besar. Kawan ni sok, kawan ni buat marah, kawan ni. Nyak mepek. Tu tuan-tuan. Ni aku cakap betul ni. Kalau kita bengong lagi tak tahu dah. Ini masalah dia. Qala musannif rahimahullah. Macam ni lah kita ni. Orang bawah macam tu lah sampai bila-bila. Macam berlaku di Ibu tu lah. Tunggu tengok. Nak media apa lama? Sebulan senyap. Mu tembak aku tembak mu tak lama bunyi. Rumah tak siap apa semua cukup. Yang dapat kontrak, dapatlah kontrak. Buat titi, buat jalan, buat apa. Masalah sebenar tak selesai tak? Nampaklah? Sebab nak apa? Kawan tu sabik, kawan ni sabik. Jadi gitu. Kalau musannif rahimahullah. Kena kata juga. Tang sokong, kita sokong. Tang kata, kita kata. Jangan sokong babi buta, kita ada otak, ada akal. Saya pergi tengok diri Allah sedih tuan-tuan. Orang Melayu kita susah motong. Tak motong apa bulan lah. Rumah hanyut lah Allah habis reng lah. Rumah hanyut tak ada buah lah. Saya pergi hantar juga nasi 2 kali. Muslimat saya masak nasi. 2 hari 3 hari. Nak buat tolong lah tanpa kita pun. Tak tolong gitu-gitu lah. Kutik duit lah. Orang kampung beri banyak juga. Pergi hantar spendor surat dalam sarung tek hantar lagi. Cumanya kadang-kadang tu kita bersama moleknya bagi saya pergi je hantar sendiri kepada orang yang kena banjir. Jangan duk hipung situ. Hak duk situ kadang-kadang orang joh-joh dia ketupak pakak hipung situ. Masalah nak masuk payah. Kadang-kadang orang dalam tu masalah tu takkanlah rumah kita hilang nak bercara tubik. Nak pergi minta bantuan tak. Kena pergi cari sendirilah tuan-tuan. Pandai-pandailah rumah. Tengok kalau musannif rahimahullah gitu. Saya kita pun sedih lah. Biar merakyat dia kena tengok. Orang susah-susah lah amat. Duit sekupan 2 boleh hanyut rumah pula. Kes apa? Kes toket-toket besar je pasal. Tengok. Maka dinama akan dia wajib ari. Tengok. Bangkit daripada kubur tu wajib tak? Wajib. Wajib apa? Wajib pada janjian Allah. Wajib janjian Allah tu dipanggil wajib ari.
Wajib janji. Akal jawab boleh jadi bakit, boleh jadi dok. Ikut dia lah. Kalau dia tak mau bakit pun tak bakit. Tapi takkan tak bakit sebab dia janji. Tuhan tidak menyalahi janji dia. Tapi nak kata kuasanya Allah bebas dia. Ikut dia lah. Boleh jadi dia nak bakit, boleh. Dia tak mau bakit pun dia juga boleh buat. Tak boleh kata apa. Dia maha bijaksana. Dan jika melawani keputusan tersebut, seperti hidup tak mati, mati tak bangkit, tak masuk surga, tak masuk neraka, itu semua dipanggil mustahil aridi. Tengok dia mana? Dan yang telah mati tak hidup kembali, maka dinama dia mustahil. Mustahil apa? Bukan mustahil akal, mustahil pada janjian, berlawanan pada janjian Tuhan. Pada akal jawab boleh jadi. Akal jawab harus jadi. Apa harus? Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang akal boleh terima, benar tu jadi boleh, tak jadi boleh. Nak royak kata apa? Ikut dia lah. Kalau dia nak bakit boleh tak orang hidup, yang mati ya boleh. Kalau dia nak tak mau bakit boleh juga. Ikut dia. Tu royak kata Tuhan baru jadi Tuhan. Kalau kok mana apa kena bakit, Tuhan tak kuasa, dipaksa. Kalau tak bakit, tak boleh bakit kau orang yang mati, Tuhan ditahan untuk membakitkan, Tuhan lemah. Maka tu akal jawab harus pada akal kita. Tuhan ni bangkit boleh, tak bangkit boleh. Walau pada aridi kata tiap-tiap yang mati mesti kena bangkit pada janjian. Pada akal kita jawab boleh jadi. Kau jangan nak bangkit boleh, tak mau bangkit boleh, bebas. Hak mustahil pun boleh jadi juga. Begitulah kau. Akal jawab harus semua. Iaitu bahagian yang kedua bagi hukum aridi, mustahil aridi ni. Dan jika terlewat sedikit, macam tadi dah, Nabi janji kata apa? Akan berlaku kiamat pada hari Jumaat. Fihi taqumus sa'ah, padanya Jumaat akan berlaku hari kiamat. Jadi kita pegang apa? Itu janjian. Jadi kok mana pusing pun pada janjian wajib berlaku kiamat hari Jumaat. Jumaat mana tak boleh. Nampak? Tapi kalau akal jawab boleh jadi. Kalau dia mau kata apa? Bangkit hari Jumaat kiamat mau boleh? Satu boleh tak? Boleh, ikut dia. Kalau Tuhan nak buat Ahad pun boleh. Nak buat Khamis pun boleh. Kalau Tuhan kok malah pusing kena Jumaat saja, Tuhan tak kuasa nak menghalihkan perkara yang dia janji. Maka akal jawab harus saja. Cuma pada janjian Nabi kata kiamat akan berlaku hari Jumaat. Tu dek. Bila jika terlewat sedikit daripada janjian itu, atau segera sedikit lajak di depan dari kepada keputusan tersebut, itu dinama dia harus pada janjian. Boleh tak? Boleh. Tuhan nak mati pukul 10 kawan tu boleh tak? Boleh. Tuhan nak mati pukul 9 kawan tu boleh tak? Boleh. Kawan nak Tuhan tu nak mati kawan tu pukul 7 boleh tak? Boleh. Ikut dia. Tapi dia kata dalam Quran apa? La yastakhiru wa la yastaqdimun. Bila iza jaa ajaluhum, bila datang ajal seseorang kamu, tak ditakhir, tak diawalkan. Tu dia panggil apa tu? Wajib pada janjian dia gitu. Tapi kalau dia lewat boleh tak? Boleh. Dia panggil harus pada hari. Kau yang lajak lewat sikit boleh. Tanya akal jawab boleh belaka. Tuhan nak beri kawan tu mati lambat sikit boleh tak? Boleh. Tuhan nak beri mati awal pada janjian dia boleh. Akal jawab harus mata. Tu dia panggil hukum akal. Kita tak mengaji hukum akal. Hukum akal balik bawah ni. Kalau musannaf kita baru mengaji hukum arif malam ni. Tengok. Iaitu bahagian yang ketiga daripadanya hukum arif. Ingatlah 3 utin wajib arif, mustahil arif, harus arif.
Jadi hak benda janji-janji Allah dalam Quran tu, kalau orang baca hukum gitu pun kata apa? Wajib jadi sebab Tuhan janji. Nampak lagi? Tanya akal, akal jawab boleh jadi, boleh tak, bebas bagi Allah Ta'ala. Orang baik nak masuk surga boleh tak? Pada janji yang wajib. Tanya akal, akal jawab boleh. Kalau Tuhan nak masuk neraka, boleh juga. Siapa nak larang dia? Tu akal jawab. Kalau kata kok mana pusing tidak dapat tidak, orang baik tidak dapat tidak, Tuhan mesti kena bubuh dalam syurga. Kalau begitu Tuhan dipaksa. Nampak lagi? Sebab tu akal tak harus saja bebas bagi dia. Cuma dia janji orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Tengok. Inilah 3 perkara yang dinamakan hukum arid. 3 perkara ni. Ni dia panggil hukum aridi ni. Hendaklah kamu mengambil perhatian, hei orang yang mengaji. Kita mengaji ambil perhatian, ini akidah. Sebab kena mengaji hak ni untuk mengenal tauhid, mengenal akan akidah, mengenal Tuhan. Ni jalan dia, tangga ni. Ni. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian. Mik perhati molek-molek suruh dia kata. Beri kena pasang skru molek. Benar ni hukum akal, benar ni hukum adat, benar ni hukum arid, hak benih hukum syarak. Baru ketahuan bocah hidup. Ni hidup tak tu kedeni ikut berasa tak boleh. Nampak dah? Benda hak adat dia boleh di akal. Bening lagi. Tak. Benda hak syarak dia boleh di adat. Tak kena langsung. Kena pasang skru molek lah. Benda adat kena hukum dengan hukum adat. Benda akal dia boleh hukum atas benda hukum akal, atas hukum adat. Lah. Dia boleh hukum atas hukum arid, dia boleh hukum. Dia kok tu kelek. Hukum arid kena faham hukum arid. Kena faham. Jangan cabul ego ikut dah, tak tu nak bucak. Supaya lepas bila kita reti semua gini, terbitlah kita. Apa terbit? Tak termasuklah kita. Lepas kamu daripada nama kejahilan. Apa jahil? Bodoh. Cekak orang bodoh nama tak. Aku tak masuk akal lah. Macam mana Pak Long tu, minyak mutu dia boleh sejuk, boleh hidup, dia boleh akal. Apa nama? Bubuh di adat sudahlah. Pada adat jawab kata apa? Minyak motor wajib kena bubuh petrol sebab basah petrol. Tiba-tiba Pak Long tu minyak motor basah petrol buh esjo. Start hidup. Dia kata tak masuk akal aku. Bukan akal, mustahil pada adat kebiasaan. Sebab tak biasa jadi. Orang buh esjo hidup motor biasa jadi tak? Tak biasa jadi. Tanya akal, akal jawab boleh jadi. Boleh tidak. Kenapa? Yang duk hidupkan mutu tu bukannya kuasa petrol tu. Tuhan yang menghidupkan tiap kala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebab apa hidup? Pada adat saja. Hakikatnya Allah hidup. Kalau Allah izin tak hidup, tak hidup. Walau petrol nombor 1. Rong 97 tak hidup ke darah ni. Kenapa hang kita ni tu mengaji tauhid. Dia kena reti tu tauhid ni asal kata wahid sah. Kok mana pusing hanya Allah Taala saja. Sebab tu dia mengaji hukum akal, hukum adat. Pada adat jawab boleh jadi. Kalau Allah nak beri, sejuk kan tak ada minyak pun boleh jalan. Jangan heran tuan-tuan. Sebab tu contoh tu pisau tajam tu. Pisau yang tajam tak memutus harus pada akal. Boleh jadi, boleh tidak. Pada adat wajib butuh. Sebab dok tengok banyak kali dah sama nak asas semula lemu tu kecek turun tak turun. Tara-tara tu pisau kena tajam molek. Tak kata. Tapi kita tengok bila kerak berah gitu, kita kata tajam tu memutuskan. Jadi di mana kudrat Tuhan? Tuhan dah buat apa? Macam mana peristiwa Nabi Allah Ismail
kena sembelih dengan Nabi Ibrahim, pisau tajam tak masuk. Oh, bau kita tu selamanya yang tajam tadi ada saja. Nabi Ismail dengan tangan dia tekan kuat, pisau pun tajam molek, tekan pun kuat, tak masuk-masuk tekuk Nabi Ismail. Sebab apa? Tajam tu juga makhluk, tangan dia juga makhluk, pisau juga makhluk. Jadi duk putus selama yang kita duk hidup kita ni, potong ikan, potong sayur, potong pisau, potong semua benda ni. Kerana apa? Allah yang izin beri putus. Sebab tu dia buat kisah Nabi Ismail tu. Nak hajar kita pada adat saja ulama kata tajam ni memutus. Tapi jangan duk teh lah. Sak klik teh apa tekekeng ni kita. Kita tak boleh teh Tuhan, Tuhan boleh teh kita. Gi teh kakiok suruh lah. Mati suruh aja tebing. Dia kata kena, maka beruntunglah kamu. Beruntung lah, bukan untung duit. Untung duit kena menega. Untung di sini apa dia? Selamat akidah kita. Bila selamat akidah kita, kira esok Allah kira mana? Allah kira akidah. Kalau akidah sak pegang manusia, sak pegang makhluk, sak pegang ni, Tuhan kira syariah mapuh kekeng kita. Maka beruntunglah kamu bila kamu ada akidah. Selama-lamanya kamu untung. Allahu Akbar. Sebab tu mengaji ni, bila mengaji ni, cuma mengaji ni tak siap. Siapa royak tak mengaji siap berbahung diri lah. Tak ada lah. Anak kita tu kalau sebut pergi sekolah tu, dia musing nak ikut lambat. Tapi hari kelik asrama pun keluar semari esok duduk telefon dah. Nak ambil apa? Jangan lewat. Sebab apa? Nak royak tu serenoknya boleh kelik. Cikgu kata sambung lagi cuti. Lagi syok. Itu. Tambah kita hak tua ni kan. Mengaji teruk apa dah kadang-kadang. Tak mari pun telajak dah. Satu imam ajak baca Yasin payah juga. Tak saya tengok muka tu. Marilah juga. Allah musuhnya rahimakumullah. Nampak lagi mengaji tak ada segenok tu. Tapi nak bagi nak tanggungjawab wajib kita. Allah musuhnya rahim. Habis. Faham dah? Hukum arik 3 putih tu. Esok kalau bercakap kau orang pusing kita boleh tu dah. Orang ni reti tak reti ni. Habis. Masuk pula huraian nama yang ketiga pula. Huraian yang ketiga, hukum satu lagi. Menyatakan hukum adat pula. Dulu kita mengaji hukum syarak, surah wajib haram makruh sunat. Hak saat ni kita mengaji hukum arid. Setidak. Ni mengaji hukum adat. Bukan adab tutup mulut. Adat. Ni adab nu akhlak menjadi tasawuf tu. Ni mengaji adat ni. Benda-benda yang berlaku lebih pada 2 kali, lebih pada 3 kali, dia kira wajib adat. Tengok. Bermula makna hukum adat. Kena mengaji satu lagi. Wajib mengaji ni. Tangga kepada mengenal akidah. Hidup jadi tubik kumpulan macam-macam Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, plural, pragmatis, etis. Orang Islam kerana tak reti ni. Dia sabit natan ni lah jadi macam ni. Tuhan tuk tepi dia. Nampak lagi. Membuat gini mesti jadi gini. Dia buat gitu. Dia tak reti hukum adat. Tengok. Ialah keputusan kebiasaan. Benda yang selalu duk jadi. Artinya keputusan yang diputus oleh seseorang, dengan kita tengok benda tu berulang-ulang jadi. Kita buat keputusan. Keputusan atas adat tu. Dan berulang-ulang berlaku benda tu. Paling kurang berulang berlaku 2 kali berlaku. Benda tu bila 2 kali berlaku macam tu, dia panggil apa? Wajib pada adat. Apa dia? Seperti apabila makan banyak, kita pun kata wajib kenyang. Wajib apa? Wajib adat. Bukan wajib akal. Wajib adat. Makan nasi 3 pinggang, tang sampai 4 pinggang kenyang tak?
Dok tengok banyak kali dah, banyak orang lah dari zaman Nabi Adam sampai kita hari ni. Orang Melayu, orang Jawa, orang Cina tak kira. Kalau makan banyak kenyang, makan banyak kenyang, makan banyak kenyang. Maka kita kata apa? Bila makan banyak kita pebuh wajib tu. Wajib apa? Wajib kenyang, bukan wajib jarang. Sebab ada lah. Nampak tak? Dan pasti kenyang. Pak siapa kata itu? Kerana kebiasaan dah berulang-ulang balah tu. Tengok kita nak makan tu. Makan kotior, kan makan mi laksa ke behung ke nasi tak kira lah. Daging merah ke tak kira ni. Nasi sejuk pun, si goreng hak mak kita goreng boleh. Kalau batai sampai 10 pinggan kenyang tak? Kenyang mengening. Besai tu. Jadi rukung tu. Sa'i kita panggil dia. Bukan sa'i hak siapa maruah tu. Sa'i ni cakap kapung. Aku ni sa'i sa'ah pula. Jadi ada tak? Bila makan banyak wajib kenyang. Makanan tu mengenyangkan kan Allah Ta'ala yang beri kenyang. Nak bukan hak tu. Ada saja. Dia kata kena sudah berulang-ulang begitu dan seumpamanya balah tu pula. Bila sebut tajam saja memutus, boleh kerak, boleh putus. Bukan tajam pisau saja, tajam tajak, tajam cakur, tajam parang, tajam semilu. Nampak tak? Benar tajam tak kira tak apa. Cuma nak mengajar lebih mudah ni tajam pisau lah, bukan pisau saja. Apa benarnya tajam? Sebut tajam tu satu kuah yang Allah tak pada besi atau tak pada semilu. Tak kira lah benar tajam. Tak pada ting. Benar tajam tu. Bila tajam memutus, tajam tu tengok. Duk kerak ikan, duk kerak ayam, duk semelai lemung, duk kerak tali, duk kerak pokok, tajam sebab tajam. Jadi tajam tu pada adat tajam. Bila tajam wajib memutus. Bila tupuk mustahil memutus. Mustahil apa? Mustahil pada adat. Tanya akal pula. Apa akal nak hukum mengenai tajam ni? Akal jawab, tajam tu boleh memutus, boleh tak putus. Tupuk pun boleh memutus, boleh tak putus. Sebab apa? Sebab di situ ada satu lagi kudrah, yakni kudrah Allah pada memutus. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi Allah Ibrahim. Tangan dia tekan kuat. Besi pisau tu lagi. 3 benda ni. Tajam lagi. Tekan tekok Nabi Ismail tak masuk. Menunjukkan bukan kerana tekan kita tu masuk tekok lembu kita sembelih. Bukan batang pisau tu yang memasukkan. Bukan tajam juga. Kudrah Allah semata-mata. Kalau kita kata Tuhan pun beri juga putus, tajam beri putus, setengah saja kuasa Tuhan. Kok tu klik. Jaga molek tu dia panggil hukum adat. Pada akal jawab harus putus, harus tidak. Kalau Tuhan nak beri putus boleh tak? Boleh. Tuhan tak mau beri putus, tak putus. Jadi yang duk putus selama ni kerana apa? Tuhan izin putus. Jangan terai lah. Tapi jangan terai kita. Klik asah tajam molek lah. Tu sudah Sama duk waya tu. Si nampak. Ustaz Zamri kata ada saja. Kalau Tuhan tak beri putus, Tuhan bukan dengan kita. Kita bukan makam tok wali, bukan makam sahabat. Sayyidina Khalid Al-Walid bila sebut racun, tak kira lah racun para kuat ke, rondak ke, gerai muksum ke, mesti mematikan. Semua diupuk piau kecut. Para kuat pun macam tu. Siapa nak menentera, nak cimapuh. Sebab dia jenis mematikan. Racun tikus ke racun apa. Satu hari Sayyidina Khalid Al-Walid kelik ke kampung dia. Pergi satu kampung, orang kampung waktu ambil racun satu kotak. Dia mau kata racun ni boleh membunuh. Tak ada apa sekeng lah. Khalid tahu mari sekotak. Tu dia. Kita jangan terai lah. Boleh tengok saja. Aksi ini jangan ditiru. Tiru piang. Kita tak boleh. Kita tak sampai makam tu. Khalid Al-Walid ni dia makam lain lah. Dia mau percaya hanya Allah Ta'ala saja. Kita ni bagi kita hati.
Dia ambil racun ni, dia minum sebotol, kedegok, tak jadi apa boleh lah. Sebab apa? Allah tak izin beri dia tak. Bukan kuah pada racun yang mematikan. Terkejut dia mah. Orang biasa jangan terai. Kita bukan nanti sekotak setengah tudung tubik darah kau ni. ICU pagi esok tinggal janda. Korek liang dengan demo apa kekeng, jangan cipasal. Kita keyakinan dengan Tuhan begini. Semayang pun berkelaru dia modak khalik awalik jangan kira. Dia pergi perang tu kerana Allah ya. Bila orang mandi mayat dia 70 liang ni bekas tetok ni kok badan ni. Balik depan saja, belakang tak ada langsung. Tak pernah lari perang. Allah. Kita baru semua lari salah guna. Pacok kepala-kepala. Tak sedap sembang besar lah. Orang sembang di sana polis dah nak takat lah. Sini lari senyap tak usah dah bahu lah. Tak sedap sembang bersarah derah sebab orang tak takat ni. Cuba orang takat mepeh itu. Nampak tak? Lemah tu tak apalah nak teh. Kita jangan teh. Sahabat Nabi boleh teh lah. Sebab demo keimanan, demo makam tinggi, bukan makam kita. Nak royak kata apa? Racun tu pada adat saja mematikan. Pada akal jawab boleh jadi mati, boleh jadi tak. Sebab Khalid terai lah. Begitu juga masa yang panjang. Masa ni. Nampak? Sebab Pak Ustaz Zamri nampak berjanggut teruk. Jumpa kawan-kawan lama buat reunion. Dalam kata-kata takat gambar saya nampak macam orang 60-an. Zaman-zaman M Syarif tu. Saya zaman M Isus ya. Baru lagi tapi dia kata zaman M Syarif. Bercapai putih tu. Kita jawab apa? Lawak macam mana tua dah. Berapa lama dah umur aku? 50 lah. Nampak lagi? Bukannya 28. Kita katakan tua tu sabit umur ke sabit Tuhan? Kita nak pergi apa? Pada adatnya bila sebut umur 60, 70, sabit berlalu masa tu lah kita tua. Nampak tua? Tengok. Macam tu dah. Berapa Pak Long nampak teruk belum? Pak Long 70 lah. Maka tubiklah janggut dengan gigi tak dok muka geduk tak kata. Gena maklumah dulu nampak lawa. Long ni keliek dah. Lawa gena. Aku tarak lah. Umur pun 67 lah. Dia akan kembali pada masa tadi. Masa tu berubah. Adakah yang mentuakan kita tu masa? Dah Allah. Mana dalil Ashabul Kahfi 7 orang bersama seekor anjing bernama Khitmir, seorang laki-laki nama Tamliha Martunus Seryunus dia mau lari daripada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, tidur dalam gua. Allah tidurkan dia mau 309 tahun, bukan 30 tahun, bukan 39 tahun, 309 tahun. Tandemo tak berubah. Berasa macam tidur semalam. Muka pun tak berubah. Hak kok luar tu kau habis lah. Nya buat bangunan, nya buat jalan, nya buat macam-macam lah, pasar raya habis lah. Nampak lagi 309 tahun tuan-tuan. Nak menunjukkan kata apa? Kita tua bukan sabit masa. Bila dia membakit pagi, Tamliha ni kata lapar tidur semalam letih kan. Tebik-tebik lek gua, hak tarik berkering bangunan pada pening dalam weh. Dia jadi pelik lah. Sebab berubah balik luar semua tanda modak. Menunjukkan kita tua tu bukan masa mentua, cuma adat cakap. Pada hakikatnya Allah Ta'ala bertua. Lagi. Kalau Tuhan nak beri muda duk terus macam 15 boleh. Umur 30-50 lah. Nampak macam 15. Boleh. Cuma pada adat kita cakap apa? Lawak kena 70 dah. Tamliha ni dia mau 33 umur. Terbik nak beli roti. Dia kata terbik saya jumpa raja tu. Padahal tu raja tu mati 300 tahun lah. Duk berasa macam hamat semaring lah. Pakai baju pengembala kambing yang ikut demo tu. Buang baju orang kata esko di raja tu. Pakai baju pelak ni. Terbik ke pekan.
Pening kat dia pun. Ish. Kita semaring, mari semaring baca link. Tam dia tak berubah. Keadaan berubah. Gi nak beli roti ni. Tuang hak nak beli roti tengok-tengok duit dia. Dia jual tamar semaring tu. Dia semaring lah pada hati kau tertul lah. Dia jual tamar bola pakik, lari pada raja tu bersama sahabat dia. Tidur dalam gua. Allah Ta'ala tidurkan demo, Allah pusingkan masa ni, berubah habis. Tang demo dak. Duk muda macam tu. Terbit mari dia pun selok pakai nak beli buah kurma lah. Ada duit kan. Tunjuk ke tuan kedai tak, rumah curi duit kerajaan mana ni? Kerajaan purba ni. Ni zaman Sultan Masyur Shahnya ni. Kalau kita kan lah. Ini membatal duit zaman para miswara ni. Dia kata duit aku beli taman, jual taman kemarin. Duk lawan tu. Ni duit purba ni. Kerajaan berubah lah. Kerajaan kafir dulu ni berubah. Ni nama Raja Abdul Rahman lah masa tu. 309 tahun. Bukan kisah Ashabul Kahfi. Nampak tak? Nak tunjuk kata apa? Kita tua ni pada adat je, bukan usia tu mengubah kita. Tuhan belaka. Tapi adat macam tu. Bila umur 70 dandan kerepok. Musolek lah belah mana tak jadi dah. Dah royak 28 dia minta share ke darah dah. Kita masuk kedai pun Pak Long, saya panggil chair tu, pergi tu. Sekapung panggil chair. Chair ni kata tak apa lah. Chair ni chairman asal kataan dia. Pengurusi. Chair, bukan main jadi chair. Apa lagi? Chair ni datuk lah, tua suruh tok orang. Tam Lekha pun tarik terbit duit, tunjuk kepada penjual roti tadi. Penjual roti tu bukan dia dah. Panggil pengawal raja semua, raja marilah. Tengok-tengok duit purba zaman kerajaan dulu ni 300 tahun lepas ni. Dia dah terdak, aku jual kurma. Duk lawan lah lawan. Pening dah lah. Lepas tu raja kata, cuba kamu sebut nama orang yang kamu kenal. Macam kita lah, kita orang 50-an dulu. Sesat pelajak masuk orang zaman tahun 2000 ni. Kita sebut entah apa. Sebut orang zaman kita lah. Cebek, Tok Kunduk. Nah itu. Nampak lapis-lapis kita lah. Mak Kilo, Datuk Bahman. Sebut nama geng kita dulu. Ada tak sini? Kami tak kenal Seko dia kata. Sebut nama pun tak ada dah zaman-zaman tu. Mati habis dah. Orang zaman baru bukan kenal dia. Pusing pergi mari pendek cerita. Raja tu kata, kamu ingat rumahmu di mana? Demo pun bawa dia tengok dalam bangunan tu. Allah Ta'ala terkedai dia nampak di celah-celah bangunan tu. Dia perasan ini rumah aku dah. Tam Lekha pun gilah bersama dengan tentera raja tadi. Ketuk pintu rumah tadi. Dia perasan rumah dia. Walaupun 300 tahun. Aku basah rumahku sini. Ketuk-ketuk terbit seorang tua bongkok 3. Bulu kening jatuh dah. Bagi tak sebut. Makna dia tua semua lah. 100 tahun gitu kan. Cari siapa? Dia kata. Dengan pengawal raja ni. Kau cari siapa orang muda? Tam Lekha muda lagi. Dia kata, kamu siapa? Aku Tam Lekha Ibnu Palestin. Dia kata. Orang tua tu kata, sebut sekali lagi. Orang tua buka ni. Aku Tam Lekha Ibnu Palestin. Dia kata. Orang tua hak bokok 3 tadi, peluk dia, pegang kaki dia. Inilah nenek moyang aku. Mau pening tak? Yang orang tua tadi, cucu dia, cicit dia. Yang hak kena peluk tadi, Tok Yang dia. Mau pening tak? Selalu ke Tok Yang tertukar. Ni dia. Berapa keturunan lah. Kalau kita ayah ni, ayah kita, Tok Wan kita, Tok Yang kita, Tok Nyek kita, Tok Yong kita. Nak panggil tanpa ketiga tu. Dia ni jadi muda. Kita tua pun tak pening je nak. Hak tengok jadi kelaru ha. Dengan nama Tam Lekha Ibnu Palestin, orang tua bokok 3 dipegang kaki dia. Inilah moyang aku yang diceritakan oleh Nabi Allah Isa. Kisah sama Nabi Allah Isa ni. Nabi Allah Isa cerita orang yang mempertahankan iman dia. Baru orang tu Nabi Isa royak dah ada satu kumpulan manusia
yang beriman dengan Allah lari dari seorang raja, Allah tidurkan demo 309 tahun, bertemu sungguhlah. Tapi yang temunya jadi pelik, kita tak benar. Tantu yang tu muda, yang cucu ni tua. Tu peling. Nak kata gini, orang putih pun buatlah cerita Beyond 2000. Kita pun tengah tengok orang putih tiru kisah ni. Orang zaman dulu kembali ke zaman lo ni jadi muda. Muda pula bapak ambil di mana lah kita. Bukan boleh tu ni masuk dalam missing. Orang putih buat cerita missing. Masuk dalam missing masak boleh gitu 50, boleh gitu 70. Oh kalau belah tu senok aku nak beli putih masuk. Berbahung fake, tapi kita tengah tengok. Sedangkan dalam Quran cerita lama lah kisah ni. Kisah benar yang wajib kita beriman cerita ni. Kisah disebut oleh Nabi Muhammad SAW, cerita pada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali cerita pada Yahudi, cerita tu sebut dalam kitab Taurat dan sebut dalam Quran. Ni nak jangan, nak ayat kata apa? Masa ni bukan yang dia punya adat saja, hakikat yang mentuakan kita adalah Allah. Lepas pada tu bawa pergi jumpa dengan raja tadi, raja suruh tunjuk kawan-kawan dia, masuklah tamlika. Tamlika kata kita sudah menjadi fitnah pada umat ini. Kalau demo ada tak lama semua. Ini peliknya. Jadi minta pada Allah, Allah tidurkan demo, Allah tutup pintu gua. Raja cari tak berjumpa. Sampai sudah tak jumpa. Tuan-tuan tak? Nak ayat kata apa? Kisah ni boleh kita ambil kata apa? Kerja semua benda ni Tuhan semua ya. Cuma pada adat kita tengok balah tu. To be continue, bersambung bulan depan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.